Bunyi tangisan semakin dekat dan lepas tu alangkah terkejutnya Amin bila dia nampak kaki seorang perempuan yang sangat pucat lalu di depan kubikel tandas dia. Paling menakutkan adalah perempuan tu terapung, kaki dia tak sentuh lantai langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dia tambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan 3 kisah yang bagi saya amat menyeramkan dan boleh terjadi kepada sesiapa saja, termasuk saya dan kepada anda semua. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Dan pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya, boleh saya sertakan link dekat bawah. Sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah pertama ni dikirim oleh Abang Abu yang bekerja di Jabatan Perhutanan. Dan kisah ini terjadi sebelum terjadinya kepala air besar dekat Gunung Pulai. Dan nama-nama dalam ni bukan nama sebenar, sebab ada di antara mereka dah kembali ke rahmatullah. Macam biasa, setiap pagi mereka akan terima arahan untuk tugasan hari itu. Tapi kali ni arahannya berbeza sikit sebab mereka diarahkan untuk membantu kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan Gunung Pulai. Dijangkakan siap dalam masa seminggu, jadi mereka kena bermalam dekat sana. Mereka ke sana berempat, Abang Abu, Abang J, Abang M dan Abang K. Semua dah otai-otai lah. Abang Abu je muda lagi masa tu. Walaupun dah otai, tapi mereka bertiga tu memang masuk kepala. Jadi esoknya berangkatlah mereka ke sana dengan kenderaan jabatan. Sampai dekat sana, mereka berjumpa dengan penyelia yang jaga kawasan tersebut. Wak Ji nama dia. Otai juga. Dia bawa mereka ke tempat untuk bermalam selama seminggu dekat sana tu. Sebuah bangunan pejabat kayu. Ada 4 bilik dan tak ada elektrik dalam tu. Ada satu bilik besar yang mereka gunakan untuk memasak. Mereka berempat ni ditempatkan dalam sebuah bilik. Cuma yang menyeramkan ialah tandas. Tandas tu dekat luar. Siang-siang boleh tahan lagi, tapi bila malam, kalau nak terkucil ke, nak membuang ke, seram juga kalau nak ke sana. Yelah, dalam hutan kan. Hari pertama, menjelang malam, semua barang kelengkapan mereka bawa, tapi mereka lupa nak bawa satu generator kecil yang selalu digunakan bila bermalam. Jadi terpaksalah guna lilin selama seminggu dekat sana. Selesai makan malam malam tu, masing-masing berehat dekat tempat tidur. Lebih kurang pukul 11.30 malam, tiba-tiba perut Abang Abu ni meragam. Abang J, Abang M dan Abang K dah lelap. Tak sampai hati nak kejutkan mereka, ajak teman. Tapi Abang Abu cuma bagi tahu Abang J lah dia nak ke tandas sebab itu adalah peraturan bila mereka berada dekat kawasan tu, untuk keselamatan mereka juga. Abang Abu capai lampu suluh, terus bergerak ke pintu utama. Keluar bilik, pintu utama. Bila buka je pintu utama tu, kawasan dekat luar memang gelap gelita. Yalah, dalam hutan kan. Abang Abu kuatkan semangat dan berbekalkan 4 kul dan zikir. Abang Abu melangkah ke tandas. Lebih kurang 40 langkah. Dekat tandas tu ada 3 bilik. Tapi tandas nombor 2 tu dekat tengah, pintunya tertutup. Abang Abu cuba juga tolak kan. Pintu macam terkunci.
Malas lah dia nak bertanya orang dalam tu. Abang Abu masuk tandas nombor 3. Masa tengah membuang tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi flash tandas sebelah, tandas nombor 2 tu. Abang Abu diam je. Tak dengar pula pintu tandas sebelah tu terbuka. Selesai membuang, Abang Abu terhidu bau yang cukup wangi. Dia beranikan diri keluar dari tandas, tapi tandas setengah ni pintunya masih tertutup dan bau wangi tu memang datang dari tandas tengah tu. Cepat-cepat Abang Abu melangkah. Bulu roma dah meremang. Tiba-tiba keletak, bunyi kunci pintu tandas nombor 2 tu dibuka. Dia tak berani nak toleh, terus je melangkah. Laju je melangkah. Sampai dekat depan pintu rumah, barulah Abang Abu ada keberanian untuk menoleh. Dia sulur ke arah tandas dan ternampak satu susuk kelibat berwarna hitam tak berwajah tengah pandang Abang Abu. Cepat-cepat dia berpaling. Macam nak gugur jantung. Abang J pula boleh muncul depan mata dia. Terus dia bertanya, kenapa ni? Asal lambat? Tak ada apa bang, sakit perut, tu yang lama. Dah selesai kan? Masuk tidur, esok nak kerja. Abang Abu yang masih ketakutan terus masuk ke bilik. Alhamdulillah, malam tu tak ada apa-apa lagi kejadian yang berlaku. Hari seterusnya, Alhamdulillah juga masih boleh bertahan walaupun ada kelibat-kelibat yang tunjukkan kehadirannya. Apa yang terjadi pada Abang Abu tu, dia tak pernah ceritakan pada mereka semua. Tapi Abang J tahu, cuma dia tak nak bertanya. Sehinggalah malam keempat hari Khamis malam Jumaat. Esoknya mereka dah boleh santai-santai sebab kerja dah banyak yang dah siap. Abang J keluarkan kad terup yang dia beli masa keluar ke pekan siang tadi. Dia ajak main lah. Taruhan kecil-kecil je guna duit shilling. Jadi malam tu meriah lah dengan gelak ketawa mereka main kad terup. Bukan nak menang sangat, tapi lebih kepada nak membahan. Sampailah mereka terlupa adab dalam hutan tu. Malam semakin larut. Jam dah dekat pukul 12. Tiba-tiba Abang Abu rasa tak sedap hati. Dia perasan ada satu susuk dekat pintu utama duduk menghadap ke arah mereka. Cahaya lilin taklah terang mana, tapi Abang Abu nampak jugalah. Walaupun sama-sama tak semena-mena, ada satu batu kecil dibaling dari pintu utama tu sampai ke pintu bilik mereka. Masing-masing terdiam, saling berpandangan. Tiba-tiba Abang J bertempik dengan kuat. "Oi, siapa tu? Jangan main-main Keadaan terus sunyi. Sekali lagi batu-batu kecil tu dibaling hingga ke depan pintu bilik, diikuti dengan satu tamparan yang kuat ke arah dinding rumah. Kedegang. Abang J terus tutup pintu bilik, bam, kunci, lilin segera dipadam. Yang lain-lain dah ke tempat tidur masing-masing sambil berselubung. Habis ada yang dah mengamuk ni. Abang Abu terus baca 4 kul dan berzikir tanpa henti. Keadaan dekat luar bilik masih belum tenteram lagi. Muncul angin kuat yang entah dari mana datangnya. Ada dah dalam 15 ke 20 minit berlaku benda tu. Mereka berempat terdiam dan masing-masing masih berselubung. Tak lama kemudian terdengar suara Abang K laungkan azan. Alhamdulillah, keadaan berangsur-angsur reda. Semuanya terus terdiam dan akhirnya terlena. Keesokan paginya, macam biasa, Abang J bangun dulu kejutkan mereka semua. Abang J bersuara, "Dah, bangun-bangun. Pergi tengok apa yang ada dekat luar tu." Abang M, Abang K dan Abang Abu pandang sesama sendiri. Cepat-cepat mereka bangun. Bila sampai dekat depan pintu bilik, Allahu Akbar, dekat luar bilik mereka tu bersepah dengan pasir dan daun-daun kering serta batu-batu kecil. Kemudian Abang J suruh mereka tengok bahagian dapur pula. Bersepah semua pinggan mangkuk dan barang-barang dapur sekali bersepah. Nasib baiklah mereka tak memandai nak lawan benda tu malam tadi. Lepas tu Abang J suruh mereka tengok dekat luar pula. Beristighfar panjang mereka bertiga bila ternampak salah satu dinding rumah tu ada kesan tapak tangan yang besar dan ada 6 jari panjang pula tu. Cepat-cepat Abang J ajak mereka berkemas sebelum Wak Ji datang. Tak nak kena bebel dengan Wak Ji nanti. Bila Wak Ji sampai, dia beritahu mereka semua kena balik hari tu juga sebab ada arahan yang baru untuk siapkan satu lagi tugasan dekat kawasan Gunung Ledang. Tanpa berlengah lagi, mereka terus berkemas untuk balik. Lega Abang Abu sebab kalau masih tinggal dekat situ lagi untuk beberapa malam, tak tahulah apa lagi dugaan yang akan datang. Tahun 1999,
Abang Zam mula tinggal dekat Batang Kali dan bekerja di Kuala Lumpur sebagai pemandu. Kerja dia ni balik tak ikut masa. Kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat. Selesai bekerja, Abang Zam akan balik naik motosikal ikut jalan hutan simpan Ulu Yam. Sebab itulah satu-satunya jalan yang paling dekat untuk ke Batang Kali. Kalau ikut jalan Rawang, jauh pula. Selama 14 tahun Abang Zam ikut jalan Ulu Yam tu, pelbagai pengalaman yang dia dapat. Mula-mula guna jalan tu, terutama sekali pada penghujung tahun 1999, memang kurang kenderaan lalu. Pukul 9 malam, jalan Ulu Yam dah mula sunyi. Pernah sekali tu Abang Zam singgah makan dekat Batang Kali dalam kawasan rumah dia lah. Kawan-kawan bertanyalah, tak pernah ke jumpa hantu? Abang Zam cakap kalau jumpa tu rezeki lah. Satu hari, setelah dekat 2 bulan Abang Zam berulang alik ikut jalan Ulu Yam tu, dia rasakan macam ada sesuatu yang tak kena. Masa tu pula Abang Zam terpaksa hantar seorang pegawai ke lapangan terbang sebab dia berlepas pukul 11 malam. Selesai tugas, Abang Zam pun balik naik motor Chris dia. Walaupun rasa tak sedap hati, Abang Zam gagahkan juga nak balik. Kalau tak balik, dia nak tidur mana? Jam dah pukul 12.40 tengah malam. Abang Zam dah separuh jalan masuk ke jalan Ulu Yam tu. Dengan tak semena-mena, hujan renyai turun. Abang Zam nak berhenti sebab dia nak pakai baju hujan, tapi disebabkan dia dalam perjalanan pulang, Abang Zam batalkan niat. Tak kisahlah kalau baju dia basah, sampai rumah nanti dia boleh terus mandi. Sampai dekat Bukit Ulu Yam, masa Abang Zam tengah mendaki sambil redah hujan renyai tu, tiba-tiba motor dia terasa berat. Dah habis pula minyak motor, tetap berjalan perlahan, macam bawa barang berat dekat belakang dia. Bila teringat kata kawan-kawan dia, terus meremang bulu roma Abang Zam. Cepat-cepat dia baca surah yang dia ingat. 10 minit benda ni berlaku, rasa macam sejam sebab masa daki bukit tu, Abang Zam sempat tengok jam, dah dekat pukul 1 pagi. Bila nak sampai kat puncak Bukit Ulu Yam tu, barulah motor sikit terasa ringan. Perasaan seram tadi terus hilang. Cuma Abang Zam terasa sejuk sebab pakaian dia basah kena hujan. Sampai je dekat puncak bukit tu, Abang Zam terus berhentikan motosikal sebab dia dah tak tahan sejuk sangat. Sambil lepak tu, dia keluarkan rokok. Bila dia nak menyala rokok tu, baru nak menyala, tiba-tiba Abang Zam rasa kawasan tempat dia berhenti tu macam ada cahaya lain yang terang. Dari atas bukit tu, Abang Zam tengok dekat bawah. Ada cahaya yang datang dari rumah-rumah kecil, macam perkampungan orang asli. Selama ni dia tak tahu pula ada perkampungan dekat cerung bukit tu. Abang Zam perhati cahaya dari perkampungan tu sambil isap rokok. Tiba-tiba ada orang sapa dia dari belakang. Bila Abang Zam toleh, dia nampak ada seorang lelaki dalam lingkungan 60-an. Dia tegur Abang Zam dengan mesra dan ajak ke rumah dia dekat bawah bukit tu lah. Tapi Abang Zam menolak lah atas alasan kena balik cepat sebab hari pun dah lewat malam. Lagipun berhenti dekat dengan niat nak hilangkan rasa sejuk dan isap rokok je dekat situ. Abang Zam tanya orang tua tu, dia buat apa malam-malam macam ni dekat atas bukit? Katanya dia nak ambil air bukit. Memang ada mata air yang mengalir dekat situ. Dulu guna buluh, sekarang dah tukar guna pipe PVC. Kemudian orang tua tu minta diri. Abang Zam pun teruskan perjalanan balik. Esoknya hari Jumaat, Abang Zam boleh balik awal sikit sebab hari Jumaat tak banyak kerja. Masing-masing dah ingat nak bercuti. Apa yang berlaku malam tadi tak sempat Abang Zam bagi tahu isteri dia. Pukul 5.30 petang, Abang Zam mulakan perjalanan balik. Sampai dekat puncak Bukit Ulu Yam tu, dia berhenti tepi tebing dengan harapan dapat tengok perkampungan malam tadi yang dia nampak tu. Tapi apa yang dia nampak dekat cerung bukit tu hanya hutan. Tak ada tanda-tanda ada perkampungan. Dan Abang Zam mula tertanya-tanya, mana perginya kampung dekat cerung Bukit Ulu Yam tu? Sampai je dekat Batang Kali, Abang Zam singgah dekat kedai tempat dia selalu minum. Sambil berbual dengan kawan-kawan dan penduduk dekat situ, Abang Zam ceritakan apa yang dia alami malam tu. Semua yang ada terdiam, termasuk penduduk yang lama tinggal dekat situ. Tiba-tiba salah seorang penduduk bersuara dan mengatakan apa yang Abang Zam nampak tu adalah perkampungan jin. Dan bukan semua orang boleh nampak. Ianya berlaku secara tak sengaja. Cuma Abang Zam bernasib baik, tak terima pelawaan orang tua malam tu. Kalau tak, mungkin sampai sekarang ni dia belum balik. Sebab pernah terjadi pada penduduk kampung situ hilang. Lepas minggu baru dia balik. Bila dia tanya, katanya dia tumpang berteduh cuma semalam je, sedangkan dah seminggu dia hilang. Tapi beruntungnya orang yang hilang tu sebab diberi bekal yang dibungkus dengan daun pisang hutan, katanya nasi lemak. Tapi sampai dekat rumah, bila dia buka, dalamnya ada batu zamrud dan beberapa ketul kecil emas. Sampai sekarang
Abang Zam harap dapat tengok perkampungan dan berjumpa dengan orang tua tu, tapi tak kelihatan. Yang ada cuma hutan dekat cerun Bukit Uluyam tu. Dan setiap kali dia lalu dekat Bukit Uluyam tu, Abang Zam mesti berhenti dekat atas puncak tu. Kisah ni berlaku kepada Amin dalam pertengahan semester pertama di salah sebuah universiti swasta di Perak. Pada satu malam, ada seorang kawan Amin ni bagi cadangan untuk ulang kaji pelajaran dekat perpustakaan sebab peperiksaan akhir dah dekat. Dalam pukul 8 malam, mereka berempat naik kereta Myvi menuju ke perpustakaan universiti tu. Perpustakaan universiti ni memang besar. Inilah kali pertama mereka masuk untuk ulang kaji secara berkumpulan. Mereka ulang kaji dekat tingkat 3. Sengaja mereka pilih tingkat atas walaupun dekat bawah masih banyak meja kosong. Masa tengah sibuk ulang kaji tu, dalam pukul 9.45 malam, tiba-tiba perut Amin ni buat hal. Banyak kali jugalah dia terkentut. Kemudian kawan Amin suruh dia pergi tandas. Amin pun pergilah tandas. Tandas dekat situ pula yang jenis boleh nampak dekat bawah tu, kosong dekat bawah. Masa Amin tengah melabur, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam orang perempuan menangis. Sayup-sayup je bunyinya. Makin lama makin dekat. Kemudian bunyi pintu tandas terbuka dan tertutup. Dan masa tu Amin dengar dengan jelas suara seorang perempuan menangis. Menangisnya teresak-esak. Macam orang baru putus cinta. Amin pun dalam hati, apalah Minah ni masuk tandas lelaki, ke aku yang salah masuk tandas ni? Bunyi tangisan semakin dekat dan lepas tu alangkah terkejutnya Amin bila dia nampak kaki seorang perempuan yang sangat pucat lalu depan kubikel tandas dia. Paling menakutkan adalah perempuan tu terapung, kaki dia tak sentuh lantai langsung. Amin cuma nampak kaki dan kain dia je kat bawah tu. Dia cuba diamkan diri. Perempuan tu hanya lalu dan pergi ke kubikel yang paling hujung. Amin pula dekat kubikel paling depan sekali lepas masuk tandas tu. Jangan cakap betapa takutnya Amin masa tu, tapi dia diam je. Kemudian Amin bangun dan sedia nak keluar dari tandas. Perempuan tu masih menangis lagi. Masa tu memang fikir nak lari keluar je. Masa Amin tengah pakai seluar, tiba-tiba dia dengar bunyi perempuan tu ketuk pintu kubikel tandas dekat ujung sekali tu. Perlahan je dia ketuk sambil bersuara, "Ada orang tak?" Lepas tu bunyi pintu kubikel tandas terbuka. Kemudian bunyi lagi ketukan pintu dekat kubikel tandas. Tapi kali ni dia lebih dekat lagi. Sama juga dia tanya, "Ada orang tak?" Tuk 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 tuk. "Ada orang tak?" Pintu terbuka dan bunyi lagi ketukan pintu makin dekat macam dia nak ketuk pintu satu persatu bermula dari kubikel paling hujung tu. Masa tu Amin dah risau. Sekarang dah pintu yang ketiga. Lepas ni yang keempat, kubikel tandas dia. Badan Amin terasa seram sejuk, pucat dan dia tak tahu nak buat apa. Amin dah siap pakai seluar dan bersedia nak cabut lari. Tangan dah sedia pegang pemegang pintu tu. Kemudian bunyi pintu tandas ketiga tu terbuka. Tandas sebelah dia. Masa ni Amin nampak kaki terapung tu lalu depan tandas dia. Dah berhenti depan pintu tandas dia. Sudah. Lepas tu kedengaran macam dia cuba tolak tau pintu tu, tapi tak dapat buka. Ketak. Tangan Amin dekat tombol pintu, tapi kaki dia jauh dari pintu. Kan bawah tu lubang kan nampak keluar. Amin takut perempuan tu tarik kaki dia, jadi dia berdiri secara condong ke bawah. Tak lama lepas tu senyap, dia dah tak ketuk pintu. Disebabkan Amin berdiri secara condong, muka dia memang menghadap ke bawah lah, ke lantai yang lubang pintu kat bawah tu. Dalam tak sampai seminit, dia nampak macam ada rambut dekat bawah lantai tu. Rambut tu masuk dalam kubikel tandas tu, makin lama makin masuk ke dalam. Bila dia nampak bahagian kepala perempuan tu dengan mukanya yang pucat dan sangat menakutkan masuk ikut lubang pintu bawah tu secara spontan, Amin terus buka pintu. Dia lompat melepasi badan hantu tu dan keluar dari tandas. Bila dia keluar dari tandas tu, dia tengok dekat perpustakaan tadi, semuanya dah gelap gelita. Sudah, gangguan apa lagi ni?
Tanpa fikir panjang, Amin terus berlari ke arah tangga dan turun tangga tersebut. Sambil turun tu sempat lagi maki kawan-kawan dia dalam hati sebab tinggal dengan dia. Masa tengah turun tangga tu, Amin terdengar lagi bunyi tangisan perempuan tu dari jauh sambil dia berkata, "Awak, awak, awak kat mana?" Makin lama bunyi tangisan tu makin kuat. Kemudian Amin berhenti kejap dan tengok ke atas, ikut celah-celah tangga tu. Perempuan tu pun tengok dia dari atas juga sambil menangis dan berkata, "Tunggu saya, awak." Amin pun cepat-cepat berlari turun tangga. Sampai je dekat bawah, dia berlari ke arah pintu perpustakaan untuk keluar. Sampai je dekat pintu tu, pintu terkunci pula. Keadaan masa tu gelap gelita, tak ada orang dan gelap. Amin cuma dengar tangisan perempuan tu je. Dia tak tahu nak buat apa. Akhirnya Amin terduduk depan pintu tu sambil tenangkan diri. Kemudian dia nampak perempuan tu dari jauh datang ke arah dia sambil menangis. Dengan laju dia datang, makin dekat, makin dekat. Amin terus mencari. Jangan ganggu aku! Amin menjerit sambil pejam mata. Tak sanggup nak tengok muka perempuan tu. Keadaan jadi gelap. Tiba-tiba Amin sedar dia dah berada dekat atas katil hospital. Amin tengok sekeliling. Ada kawan-kawan dia yang ulang kaji sama-sama malam tadi. Mereka duduk sekeliling Amin. "Alhamdulillah kau dah sedar," kata Hafiz kawan Amin tu lah. Amin tanya mereka, apa dah jadi sebenarnya? Dia mimpi ke? Dia ada ulang kaji dekat perpustakaan ke semalam? Dia kata. Hafiz pun bercerita. Menurut Hafiz, memang mereka ada ulang kaji dekat perpustakaan dan Amin sakit perut. Dia pergi tandas. Tak lama kemudian, Pak Gad datang cakap perpustakaan dah nak tutup. Cepat-cepatlah mereka berkemas barang semua, turun dan keluar. Keluar je dari perpustakaan, baru mereka teringat Amin ada dalam tandas. Hafiz pun masuk balik, cakap dekat Pak Gad yang Amin masih ada dalam tandas. Pak Gad pun benarkan. Hafiz naik balik, panggil Amin. Hafiz naik atas balik dan cuba buka pintu tandas, tapi pintu tandas tu terkunci. Hafiz panggil Amin banyak kali, tapi Amin langsung tak menjawab dan tak buka pintu pun. Pak Gad pula dari tadi asyik suruh cepat je. Lepas tu Pak Gad tu tak habis-habis on off lampu guna remote daripada jauh. Geram pula dia buatnya. Tak lama lepas tu, si Hafiz dapat SMS dari telefon Amin. "Minta maaf, lupa bagi tahu aku dah balik asrama," kata dia. Tanpa fikir panjang, Hafiz terus keluar dari perpustakaan tu. Memang dia rasa pelik jugalah. Biasanya si Amin ni akan telefon Hafiz. Kali ni dia SMS pula. Mereka pun terus balik asrama dan tak sabar nak maki Amin sebab balik tak beritahu. Sampai asrama, mereka tengok Amin tak ada. Tapi masa tu ingat Amin ni singgah mana-mana lah. Mereka pun main game sampai pukul 2 pagi. Tapi Amin masih tak ada juga. Pagi tadi baru mereka tahu Amin sebenarnya masih dalam perpustakaan lepas Pak Gad jumpa dia terbaring tak sedarkan diri depan pintu perpustakaan tu. Badan Amin panas sangat. Doktor cakap dia demam panas. Kemudian Hafiz suruh Amin ceritakan apa yang jadi malam tadi pada mereka. Amin pun ceritalah, tapi mereka tak percaya. Beberapa hari selepas tu, ada yang sanggup cuba masuk tandas tu pada pukul 10 malam, tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Amin pun sendiri tak tahu kenapa dia seorang je yang kena ganggu. Sejak dari itu, Amin tak pernah guna tandas perpustakaan dekat tingkat 3 tu lagi. Okey, itu dia beberapa kisah yang sempat saya kongsikan dalam video kali ni. Kalau anda ada kisah seram macam ni juga, jangan malu-malu kongsikan pada saya dan hantarkan ke alamat email di bawah, atau boleh join grup Telegram saya. Link saya letak dekat description box dekat bawah juga. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Hari pertama, menjelang malam, semua barang kelengkapan mereka bawa, tapi mereka lupa satu. Alamak. Hari pertama, malam sampai dekat Bukit Ulu Jam tu, masa dia tengah mendaki sambil redah hujan lebat tu, dah habis pulas minyak tu. Tetapi tu tati. Kemudian orang tua tu minta diri Kemudian orang tua tu minta diri Abang Zom pula. Sampai je dekat Batakali, Abang Zam singgah dekat kedai tempat dia selalu minum. Kisah ni berlaku di sebuah universiti. Kisah ni berlaku di salah sebuah universiti swasta. Kisah ni berlaku pada Amin dalam pertengahan semester pertama di salah sebuah universiti swasta. Perempuan tu tengok dia juga dari atas sambil
Okey, itu dia beberapa kisah yang sempat saya kongsikan dalam video kali ini. Kalau anda itu dia beberapa kisah yang sempat saya kongsikan dalam video kali ini. Kalau anda ada kisah seram macam ni juga,